Adakah Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat (PKDM) mampu berdiri sendiri dalam pilihan raya negeri ke-17 Sabah? Ini adalah persoalan kontroversi yang kini menghantui minda banyak pemerhati politik. Keputusan PKDM di bawah pimpinan Datuk Peter Anthony untuk bertanding secara solo menimbulkan pelbagai spekulasi. Adakah ini langkah bijak atau sekadar perjudian berani seorang pemimpin yang semakin terhimpit dengan tekanan politik dan isu pribadi? Di satu pihak, PKDM dilihat sebagai parti kecil tetapi dengan cita-cita yang besar, menyasarkan antara 30 hingga 35 kursi, terutamanya kawasan Majoriti Kadazan Dusun Murut atau KDM. Pada masa yang sama, Peter Anthony kini terlibat dalam pertarungan undang-undang selepas menyaman pengerusi Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia G57, Datuk Zulkarnain Mahdar sebanyak 100 juta ringgit kerana didakwa memfitnah beliau. Keputusan PKDM untuk bertanding solo bukan sahaja mencabar tetapi juga mencerminkan keyakinan parti itu terhadap sokongan akar umbi di kalangan pengundi PKDM. Peter sendiri mengakui bahawa PKDM berbanding parti-parti besar lain seperti PAS atau PN adalah parti kecil. Beliau turut mengakui bahawa PKDM tidak mendapat sokongan besar dari parti-parti lain untuk bekerja sama. Namun, keyakinannya tetap tinggi bahawa PKDM mampu mencipta kejutan di PRN 17. Dalam satu sidang media yang diadakan, Peter berkata, "Mana ada orang mahu parti kecil ini? Parti nyamuk. Pada PRN nanti kita akan bertanding antara 30 hingga 35 kerusi, semuanya di kawasan KDM." Walaupun ramai yang meragui keupayaan PKDM, Peter yakin bahawa partinya mungkin boleh menjadi kingmaker atau penentu dalam pembentukan kerajaan negeri baru selepas PRN nanti. Tetapi persoalan tetap timbul. Adakah keputusan untuk bertanding tanpa kerjasama ini akan memberi manfaat kepada PKDM atau sekadar menempatkan parti itu di posisi yang sukar? Sebelum ini terdapat beberapa perbincangan tidak rasmi antara PKDM dan parti-parti lain mengenai kerjasama. Namun, Peter menegaskan bahawa parti itu tetap dengan pendirian untuk bergerak sendiri. Soal kerjasama hanya akan dibincangkan selepas PRN 17 berakhir, menurut Peter. Dalam isu yang lebih kontroversi, Peter kini berhadapan dengan saman fitnah terhadap Datuk Zulkarnain Mahdar yang mendakwa Peter tidak layak menjadi menteri kerana terpalit dengan kes mahkamah. Video TikTok Zulkarnain yang mempertikaikan kelayakan Peter telah mencetuskan kemarahan di kalangan penyokong PKDM. Terutamanya kerana kes rayuan Peter mengenai kesalahan memalsukan dokumen masih dalam proses di Mahkamah Rayuan. Peter menegaskan bahawa Zulkarnain tidak wajar mendahului mahkamah kerana keputusan muktamad kes itu belum diumumkan, yang dijadualkan pada 27 November nanti. Dia tidak boleh mendahului mahkamah, saya belum mendapati bersalah selagi Mahkamah Rayuan belum putuskan, kata Peter. Ini menimbulkan satu lagi persoalan, adakah serangan terhadap Peter ini datang daripada pihak yang merasa tergugat dengan kebangkitan PKDM? Peter mendakwa bahawa ada pihak yang mungkin merasa terancam dengan sambutan positif yang diterima oleh PKDM setiap kali mengadakan program bertemu rakyat. Sambutan ini, menurut Peter, memberi isyarat bahawa PKDM mempunyai sokongan kuat di kalangan masyarakat KDM. Dan ini mungkin mencetuskan rasa tidak puas hati di kalangan pesaing politiknya. Namun begitu, sama ada sokongan ini cukup kuat untuk membolehkan PKDM bertahan dalam persaingan politik yang sengit masih menjadi tanda tanya yang besar. Kontroversi yang melingkari Peter Anthony juga tidak berhenti di situ. Zulkarnain turut menuduh Peter terlibat dalam beberapa isu kontroversi ketika beliau menjadi Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, khususnya berkaitan dengan penamatan syarikat konsesi air. Tuduhan ini ditangkis oleh Peter yang menjelaskan bahawa keputusan itu dibuat atas arahan kementerian dan ia adalah langkah yang baik untuk kerajaan negeri pada ketika itu. Peter menyatakan bahawa sebelum penamatan konsesi, kerajaan terpaksa membayar antara 200 hingga 300 juta ringgit sebulan kepada syarikat konsesi air, tetapi selepas langkah itu, perbelanjaan kerajaan menurun kepada hanya 3 juta sebulan, dengan lebihan 100 juta pada akhir tahun. Menurut Peter, tiada masalah dengan
pengambil alihan loji rawatan air pada tahun 2018 hingga 2020. Dan beliau menafikan sebarang kaitan antara keputusan itu dan tuduhan yang dilemparkan terhadapnya. Namun dengan kes mahkamah yang masih berjalan, persoalan besar tetap membayangi perjalanan politik Peter. Jika keputusan mahkamah tidak memihak kepadanya, adakah PKDM masih mampu berdiri teguh di PRN 17? Peter sendiri tidak menolak kemungkinan bahwa beliau mungkin tidak dapat bertanding jika rayuan mahkamah tidak memihak kepadanya. Justru, beliau dan partinya sudah memikirkan plan B sekiranya keadaan itu berlaku. Ini menunjukkan bahwa Peter sadar akan risiko politik dan pribadi yang dihadapinya, tetapi pada masa yang sama tetap optimis terhadap masa depan PKDM. Kes Peter Anthony ini membuka lebih banyak persoalan daripada jawaban. Adakah saman 100 juta terhadap Zulkarnain akan menjadi satu kemenangan moral untuk Peter, atau adakah ia hanya akan memanjangkan drama politik yang sedang melingkari PKDM? Mampukah PKDM mencapai sasaran 30 hingga 35 kursi yang diumumkan, atau adakah mereka akan terkandas dalam pertarungan politik yang semakin sengit? Dalam suasana politik Sabah yang sentiasa dinamik dan penuh kejutan, hanya masa yang akan menentukan nasib Peter Anthony dan PKDM. Namun satu perkara yang pasti, kontroversi dan drama politik ini belum mencapai penghujungnya. Apakah pendapat kalian semua? Sila utarakan pendapat Anda semua di ruangan komen di bawah. Terima kasih.